أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. InsyaAllah kita teruskan bacaan daripada kitab Al-Ahadith Al-Muntakhabah yang disusun oleh Al-Allamah Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Masih lagi dalam bab ilmu dan zikir, yang bab kecilnya ialah kelebihan Al-Quran. Seterusnya ayat yang telah dipetik ataupun dinukilkan oleh pengarang. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. Yang mana bermaksud, maka aku bersumpah dengan nama tempat-tempat terbenamnya bintang-bintang, dan sebenarnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalaulah kamu mengetahuinya. Aku telah bersumpah bahawa sesungguhnya yang dibacakan kepada kamu itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam kitab yang cukup terpelihara, yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk-makhluk yang disucikan. Al-Quran itu diturunkan daripada Allah, Tuhan sekalian alam. Patutkah kamu, wahai golongan yang kafir dan ingkar, menganggap remeh sahaja terhadap keterangan-keterangan Al-Quran ini? Ini daripada surah Al-Waqi'ah, ayat 75 hingga 81. Jadi dalam petikan ini ataupun ayat Waqi'ah ini, Allah SWT bercerita tentang Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala cerita kemuliaan-kemuliaan dia. Allah Ta'ala nak cerita tu, Allah bersumpah dulu dengan benda-benda yang hebat. Bimawaqi'in nujum. Dan Allah Ta'ala kata, sumpah ini sumpah yang besar. Jadi kalau kita nak faham apa itu mawaqi'un nujum tu, nak kena kaji lah tafsir, kena kaji sains dan sebagainya lah. Kemudian Allah Ta'ala bagi tahu apa yang dia nak bersumpah sangat ni. Innahu laqur'anun karim. Ini adalah Quran yang mulia. Sebab tu kita selalu sebut Al-Quranul Karim, Al-Quranul Karim. Kenapa? Allah sendiri yang kata ia Al-Quran Al-Karim, yang mana Allah Ta'ala telah muliakan Al-Quran ini dalam kitab yang suci, dalam kitab yang mana Allah Ta'ala kata tidak disentuh melainkan oleh golongan yang disucikan. Jadi inilah kemuliaan Al-Quran yang kita nak kena tanam dalam diri kita. Tu dari segi kemuliaan dia. Kemudian hak Al-Quran itu. Pertama, hak ni kita kena boleh baca dia. Yang kedua, kita kena baca. Yang ketiga, kita kena elokkan bacaan. Yang keempat, kita kena faham. Yang kelima, kita kena amal. Yang keenam, kita kena sampaikan. Ayat yang seterusnya, Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Yang bermaksud, sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, oleh kerana Al-Quran itu mempunyai kehebatan dan keagungan, nescaya kamu akan melihat gunung itu akan tunduk khusyuk serta hancur berkecai. Maknanya gunung ni pun akan tunduk, akan berkecai disebabkan kehebatan Al-Quran.
Kerana apa? Kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nak takut pada Allah? Kerana hebatnya Allah. Jadi Al-Quran ini adalah kalam Allah, perkataan Allah. Kalaulah Quran ini Allah Ta'ala wahyu kepada gunung, gunung pun hancur. Jadi nak bagi tahu betapa mulia, betapa besar, betapa agungnya Al-Quranul Karim. Betapa kehebatan Al-Quranul Karim itu sendirilah. Jadi inilah perkara ini yang kena datang dalam diri kita apabila kita nak baca Quran. Kalau orang dulu-dulu mereka tengok Al-Quran saja pun mereka dah menangis kan. Hadza kalamu rabbi, mereka akan pegang Al-Quran tu. Hadza kalamu rabbi, hadza kalamu rabbi. Ini adalah kalam, ini adalah kata-kata Tuhanku, ini adalah kata-kata Tuhanku. Kan? Mereka dah menangis dah. Maknanya menangis tu kerana terkesan hati mereka tu dengan Al-Quranul Karim. Jadi kita inilah yang kita nak develop dalam diri kita. Semua 6 sifat ataupun hak Al-Quran ini kita nak usahakan untuk kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga apa yang kita dengar ini kita dapat faham, kita dapat amal dan semua kita dapat sampaikan pada saudara-saudara kita yang lain insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdas syakirin wa syukru lahu syukral hamidin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya Allah Tuhan kami, Engkaulah Tuhan, tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang maha agung, Engkaulah yang maha kuasa, Engkaulah yang telah menciptakan segala-galanya dan Engkaulah yang menguasai segala ciptaan-Mu dengan sempurna. Tidak akan berlaku walau apapun melainkan hanya dengan izin-Mu. Satu zarah pun tidak akan bergerak melainkan hanya dengan kehendak-Mu. Wahai Allah ya Tuhan kami bermohon dengan segala keagungan-Mu itu ya Allah, akan keampunan-Mu, keluasan rahmat-Mu, keluasan maghfirah-Mu. Wahai Allah, ampunkanlah kami ya Allah. Wahai Allah, ampunkanlah kami ya Allah. Dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa yang sengaja atau tak sengaja, dosa yang besar atau yang kecil, yang awal atau yang akhir, dosa yang tersembunyi maupun yang nyata. Wahai Allah, tidak ada yang tersembunyi pada sisi-Mu. Engkau lebih mengetahui apa yang kami tak tahu. Wahai Allah, Engkau lebih tahu keadaan diri kami. Ampunkanlah kami, maafkanlah kami ya Allah. Wahai Allah, Tuhan kami, jadikanlah hati kami ini lembut untuk menerima sinar hidayah-Mu ya Allah, daripada apa yang kami belajar daripada Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu ya Allah. Wahai Allah, jadikanlah hati kami cinta pada Al-Quran, jadikanlah diri kami cinta pada Al-Quran, jadikanlah kami rasa seronok untuk baca Al-Quran, seronok untuk belajar Al-Quran, seronok untuk hafal Al-Quran, seronok untuk memahami Al-Quran. Dan ya Allah, biarlah kami dapat hidayah yang sempurna, taufik untuk mengamalkan apa sahaja yang ada dalam kandungan Al-Quran ya Allah. Supaya ya Allah dengan itu Al-Quran ini akan menjadi sumber kemuliaan kami di sisi-Mu di dunia dan di akhirat, bukannya menjadi sumber kehinaan dan kemurkaan-Mu pada kami di dunia dan di akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.